Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiri sekalian. Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia telah diheret ke mahkamah. Ush, apa cerita ni? Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sejak 10 hari bulan Jun hari tu, kerajaan telah mengapungkan harga diesel berdasarkan kepada harga pasaran mengikut kiraan menggunakan kaedah Automatic Pricing Mechanism ataupun APM. Di mana APM ini antara lain akan menentukan berapakah harga pasaran diesel dekat Malaysia ini berdasarkan kepada beberapa item lah seperti kos margin syarikat minyak, kos margin stesen minyak, kadar alfa dan pelbagai lagi. Dan secara asasnya kalau anda perasan, video-video saya sejak beberapa minggu lepas memang telah membuat satu kenyataan betapa harga pasaran diesel dekat Malaysia sebenarnya jauh lebih tinggi berbanding dengan harga yang sepatutnya diletakkan oleh kerajaan berdasarkan kepada kaedah APM tersebut. Dan benda ini juga sebenarnya telah disuarakan oleh ramai pihak, termasuklah oleh YB Viral, oleh Lim Sian Si dan juga pelbagai pihak lagi. Masing-masing mengatakan bahawa kerajaan telah mengambil cukai secara tidak sedar daripada rakyat antara 15 hinggalah ke 61 sen sejak 110 hari lebih yang lepas. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu betapa benda itu tidak sepatutnya berlaku. Memanglah harga diesel itu sepatutnya pada kadar ini, tetapi kerajaan telah mengambil pada kadar yang lebih tinggi. Bermaksud lebihan tersebut seolah-olahnya macam rakyat telah memberikan subsidi ataupun mungkin kerajaan telah mengenakan cukai tanpa nampak ataupun mungkin setengah-setengah pihak kata, oh kerajaan telah sakau duit rakyat. Wallahualam bisawab, itu antara kata-kata yang muncul lah. Tetapi setakat ini, ianya cumalah merupakan perkongsian daripada saya, dari YB Viral, dari Lim Sian Si, sekadar untuk pengetahuan kita bersama serta menuntut penjelasan dari kerajaan mengapakah mereka buat macam tu. Even dalam podcast bersama-sama dengan Rafizi baru-baru ini pun, Lim Sian Si membangkitkan perkara sama tetapi tidak dijawab dengan tepat dan tuntas oleh Rafizi. Rafizi ini of course lah, anda tahulah kan dia macam mana. Dia takkan jawab straight. Dia akan pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Sudahnya soalan itu tak terjawab, kita pula kena melayan dia punya spin, betul tak? Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua orang rakyat Malaysia telah mengambil satu langkah yang terkedepan dengan mengheret Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan ramai lagi ke mahkamah atas alasan mereka telah melakukan kecurangan berhubung dengan harga diesel. Memperkenalkan saudara Azhani Marlan alias Abdul Halim dan Muhammad Hatta Sanuri yang telah membawa Perdana Menteri, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Perdagangan dan Niaga Kos Hidup Armizan Muhammad Ali, Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan juga Kerajaan Persekutuan ke mahkamah. Kenapa mereka ini dibawa ke mahkamah? Kerana mereka mempertikaikan tentang keputusan Kerajaan Malaysia menghapuskan subsidi diesel dekat negara kita ini kecuali Sabah dan Sarawak. Dan dalam masa yang sama juga, mereka telah membangkitkan betapa harga diesel dekat pasaran sejak pengampungan harga diesel itu, sejak penarikan subsidi itu tidak sama dengan kiraan APM. Dan secara asasnya, benda ini menurut mereka berdua adalah satu kecurangan dan penipuan terhadap rakyat Malaysia serta perampasan hak yang tidak sepatutnya. Jadi, kedua-dua mereka ini telah menamakan kelima-lima insan tadi, iaitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Kos Hidup Armizan Ali, Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan juga Kerajaan Persekutuan sebagai defendant. Dan benda ini memang sangat-sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa tahu? Sebab secara asasnya, walaupun ini bukanlah kali pertama Perdana Menteri ke kerajaan dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya, tetapi ini merupakan satu tindakan yang saya kira memang sangat-sangat berani dan wajar kita puji. Sebab kedua-dua insan ini, saya tak tahu siapa backing mereka, tapi kedua-dua insan ini telah membawa suara rakyat, telah menuntut hak rakyat yang sebenar-benarnya. Dan of course lah, tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita menuntut hak kita berbanding di mahkamah. Kenapa? Kerana sepatutnya mahkamah ini terpisah daripada kuasa legislatif ataupun kuasa eksekutif. Tetapi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu sajalah. Mereka of course akan membawa kes ini ke mahkamah. Dan setentulah dalam kes ini pastinya mereka akan ada satu pihak pendakwaan
yang akan bercakap dan juga berhujah bagi mereka. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kalau pendakwa itu pun berada di bawah kuasa AG dan kita nak tahu juga sejauh mana kes ini dapat berjalan. Bukan kita nak mempertikaikan apa-apa. Tetapi ialah, this is the government of Malaysia that we are talking about. So, bila benda ini melibatkan kerajaan dan kita semua tahu pendakwa raya dan sebagainya masih lagi berada di bawah kerajaan, agak payah jugalah walaupun mahkamah itu seterus mana sekalipun. Tetapi apa-apa pun, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Azhani dan juga Hatta kerana anda berdua telah benar-benar berani membawa suara rakyat Malaysia menuntut hak kita yang sepatutnya. Terutamanya untuk merungkaikan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh kerajaan dek kerana harga pasaran diesel yang tidak sama langsung, bahkan jauh lebih tinggi berbanding dengan harga sebenar seperti mana yang telah ditetapkan oleh Automatic Pricing Mechanism APM tersebut. Dan sekarang ini saya nak tunggu juga apakah reaksi daripada anak-anak papa dan juga reaksi daripada kerajaan Malaysia. Tengok-tengok kok kalau ada kenyataan ke apa-apa sebagainya, sudah tentulah mereka ini akan diwakili oleh Tan Sri Wan Tirudin, betul tak? Sebab Tan Sri Wan Tirudin merupakan peguam negara. Tapi itulah, kita akan tengok sejauh mana kes ini akan pergi dan insya-Allah saya harap kes ini tak senyap macam itu saja. Kenapa? Kerana ini melibatkan kepentingan rakyat. Tetapi itulah, saya takut nantilah kan pihak Anwar Ibrahim ke Rafizi ke apa-apa ke dalam kandang memberikan keterangan dan sebagainya, tengok-tengok nanti dia kata macam ni pula kan. Kerajaan ini kerajaan kami. Kami boleh apa saja, betul tak? Kau jangan bagi Sani Hamzan untuk bagi keterangan sudah. Mampu sekejap lagi. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.